world's largest to a 2-person startup starting in your parents' garage. Let's take a look at the first piece called the value proposition. The value proposition answers the question, Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya harap korang semua dah ready untuk hari ni. Okey, tadi saya ada ulang-ulang banyak-banyak kali berkaitan dengan video BMC yang mana kita akan tengok secara sebentar selalulah pada hari ini ya. Okey. So sekarang kita ada 57 orang. Okay, kita akan start. So you all dengar suara saya lah. Okay, kalau you all ada dengar suara saya, okay, sila tekan 7. Okay, tekan 7. Okay, terima kasih atas respon anda. Okay, so tanpa membuang masa, saya tengok tadi saya dah ulang-ulang banyak kali ya. Okay. Soalan saya yang pertama, BMC ada berapa kotak? Tulis. Ada berapa kotak yang ada? Thank you yang bagi komitmen untuk tengok. Kepada yang dah tengok sebelum ni, tengok tadi, beri perhatian, terima kasih. Kepada yang belum tengok, silakan tengoklah. Yang kita tahu semesta ni soalan adalah ada soalan betul salah, true and false pun ada. Yang pastinya tak akan tanyalah BMC mempunyai 9 kotak, betul atau salah. Tak ada, itu soalan terlalu murah. Tidak akan ditanya soalan tersebut lah. So basically yang pertama, apa yang saya nak share kepada anda dalam kurang sejam pertama ni, kita akan tengok BMC secara sederhana 9, pergi overview sebelum kita pergi detail minggu depan. Dan saya akan spend masa selepas itu untuk sebarang Q&A berkaitan dengan apa-apa tugasan. Tugasan yang kedua berkaitan dengan apa-apalah yang korang rasa perlu ditanya. Depends on you all lah. So saya akan share saya punya screen kat sini. Ada tangan lah. Ini scan ni. Ini real scan tangan saya ni kan. Scan buku. Sebab korang sekarang jauh kan. Tapi nak beli buku susah kan. Dan tak semua satu buku tu yang diperlukan lah. Ada beberapa sahaja. So saya scan lah. Senang korang kan. Scan ori. Copy ori katanya.
copy OD, scan OD. Okay. So ini basic ini basic orang punya buku teks. Okay. Yang akan ditanya lebih daripada ini. Okay, lebih daripada ini sikit. Ini nota lebih dia kat sini saya ada tambah. Dia bukan lebih apa, penerangan dia lebih sikit. Saya buat. Dia sama je. Okay. So basically hari ni saya nak pergi yang ni dululah. Kita nak pergi jalan-jalan, nak tengok-tengok apa yang ada kat sini ya. Okay. Saya nak ambil kehadiran dekat partisipan ni macam mana ya? Ada tak korang tahu tak yang kat partisipan ni kena pergi macam mana nak ambil kehadiran ni? Kan? Kalau saya nak ambil snap ni. Saya nak ambil snap nama. Ada siapa kat sini boleh tolong saya? Nak pergi setting mana kat ataupun you all ada tak? Kat you all tak boleh kan? Ada tak siapa-siapa yang boleh tolong? Yang pandai? Korang dah pandai dah ni tahun 3 dah takkan tak pandai lagi. Aku pun tak pandai. Saya tak pernah buat ni. Ambil selalu buat ambil kehadiran dekat kuis lah, kita tak ambil kat sini. Okay. Tapi dia orang kata boleh ambil kat sini, nak ambil senang nama, nak snap. Ada tak siapa-siapa boleh tolong? Ada tak check? Ada siapa-siapa check tak? Ada tak siapa-siapa boleh tolong kat sini? Senyap korang ni. Ya, ada nama ke tak kan? Tak tahu kan? Okay. Saya tak tahu. Tak tahu. Bagus. Tak tahu mengaku Wan Ashraf. Dia Ashraf. Mula-mula saya tak tahu sebab dia selalu ketua kan. Counter pertanyaan. Okey. Biasa setiap kuliah ataupun setiap kelas dia ada staff yang bertanggungjawab. Ibaratnya masuk shopping complex kita pergi information counter. Korang punya ni aku rasa macam Wan Ashraf. Okey kan? Kita masuk cari nak tanya BSc cari Wan Ashraf. Ibarat macam tu kan. Okey. Macam-macam lah. Tahun lepas kan. Ke korang orang sama ataupun berganti-ganti kan. Okey. Okey, tak tahu tak apa. Terima kasih. Terima kasih atas respon anda. Tak apa, tak tahu nanti saya akan ambil sesuatu saya screen ya. Saya akan buat. Sekarang kita ada 59 orang. Okey. Ashraf, kita ada berapa orang total yang ada? Untuk pertanyaan? Teng. Ashraf, sila jawab. 65 termasuk doktor, 64 lah. 64 Okey, so kita ada berapa orang ini? 5 orang lah. Ada 5 orang yang tak masuk 4 orang yang tak masuk. Okey. So, basically korang boleh buka tak ni? Kau dah tengok tak ni yang aku share ni? Cuba tengok dulu kejap. Boleh tak tengok tak? Yang buka tak boleh tengok ikut telefon ke? Dekat buku ke? Cuba tengok yang aku share ni. Note chapter 3 BMC scan ni. Cuba tengok dulu. Boleh nampak kan? Kau nampak yang PDF aku share ni kan? Ashraf, kau nampak tak? Nampak doktor? Nampak semua nampak Okey, nanti kalau siapa ada masalah bagi tahu. Biasalah. Okey. Kelas kita kuliah yang pertama kan. Mana tahu ada masalah ke apa semua. Okey, nampak. Bagus, terima kasih. Okey, respon. Okey. So, kalau boleh download tengok ada berapa buku surat tu. Kita tahu tengok sikit. Ada buku surat? Berapa buku surat ada? Respon sikit kat chat tu. 9. 9 tak? Ada 9 muka surat Okey. So itu merupakan ni asas dia ni. Ini simple gila. Okey, kalau nak buat kerja, kau tengok doktor. Cukup 9 ni cukup ke doktor? Tak cukup. 9 ni sangat sikit. Menyebabkan kau nak buat kerja nanti nak buat tak cukup. Okey, sebab tu dia kena pergi detail sikit lah. Penceritaan tu kena detail. Okey. Jadi BMC dah tunjuk kan. Ada 9 saya dah tunjuk YouTube tadi. Itu secara general lah. Okay. So basically kan, biasalah apa-apa yang kita nak belajar. BMC ni apa? Okay. Business Model Canvas. Okay. Diintroduksi siapa oleh Osterwalder tahun 2008. Doktor, ni keluar exam tak ni? Osterwalder 2008 ni doktor. Tak kot. Tak ingat lah Osterwalder 2008 ni, tak payahlah, ini macam sejarah pula kan. Tahun
Bilakah Melaka dijajah oleh Christopher Columbus? Apa dah tarikh-tarikh tak payah. Itu sekarang ni zaman Google je kan. Okey. So tak payah ingat lah. Okey. Tak payah ingat. Okey. Okey, tapi yang pentingnya kau kena ingat apa benda. BMC ni guna untuk benda. Ni. Satu, dua. Untuk benda ni. Analyze. Menganalisis. Kan? Menganalisis. Okey, level tinggi tu menganalisis tu. Okey kan? Kita ada sesuatu barang, kita nak menganalisis. Kita ada maklumat, kita nak analisis. Itu yang pertama. Itu kau kena tahu tu. Kena ingat. Itu poin yang pertama. Kau kena ingat. Analisis, mereka bentuk dan menggunakan. Bila kita ada maklumat tu kita analisis. Maklumat apa yang nak dianalisis ni, doktor? Maklumat apa ni? Okey, orang Terengganu kata nata menda. Agak kasar kan. Nata menda kau nak dianalisis. Orang Kelantan kata nata apa? Okey. Kalau KL, binatang apakah itu? Tak adalah kan? Okey, gurau jangan marah. Okey. So, kita nak analisis apa? Menganalisis maklumat tu. Maklumat banyak tu. Maklumat apa doktor nak analisis tu? Okey, dalam perniagaan, kita nak berjaya dalam sesuatu perniagaan kan? Korang semua kena buat perniagaan nanti kan? Okey. Banyak perniagaan-perniagaan yang nak kena buat sebelum kita nak masuk ke dalam masuk ke dalam pasaran. Okey. Contohnya kalau kereta kan? Okey, kereta. Okey, kita kereta kan ada macam-macam jenama kereta kan. Nak masuk kan? Kita nak masuk, kita analisis dulu. Menganalisis pelbagai. Kita nak buka kedai. You all nanti nak berniaga kan? Nak berniaga apa ni? Respon. Setiap kumpulan respon dah dapat ke belum? Respon je. Apa idea saja? Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan respon. Saya nak tengok. Apa kau nak berniaga? Cerita, sembang. Okey, kelas saya ni dia macam ni lah. Sambil-sambil dia tak adalah macam tu kan. Cepat. Kek katanya. Kek. Nur Izzah. Kek katanya. Satu. Kek. Crispy Crush. Kek. Ada lagi kek tu. Tak tahu kumpulan lain ke, kumpulan mana. Brownies cookie. Nyam. Apa lagi? Cepat. Share. Apa kau nak berniaga? Jadi kita sambil-sambil ni kita coaching ya. Kita cerita macam ni lah supaya lebih interaktif. Kau tak aku je ngajar, kau tanya je. Okey, apa lagi? Tart Cadbury, kek Nutella. Itu kumpulan sama ke kumpulan lain tu? Kek. Tak kumpulan sama je, 2-3 kumpulan. Lagi apa lagi? Satu, pre-love baju. Okey, lagi. Pre-love baju sama tak macam bundle? Lagi? Tak. Hajar doktor kata saya baju bundle kan. Baju saya cantik. Kan, pre-love. Biasanya orang jual kat mana pre-love? Collect. You can online ke you collect. COVID ni kan. Okey. Facebook katanya. Cepat je. Saya nak jual kat Facebook. Laman web. Okey. Saya banyak baju nak jual ni. Okey. Baju aku buruk-buruk je tak sesuai nak bagi. Nak jual. Okey, lagi. Siapa lagi? Jual. Berapa 6 kumpulan ni kot? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kumpulan ni semua. Orang 6 kumpulan kan? 60 orang. Okey. Ini je. Semua kek je, gila kek korang ni. Lagi? Tak, doktor. Saya tak, doktor. Tak Cadbury selalu tak nanas je. Macam biskut raya. Korang ni nak raya kan, bagus-bagus. Masa kan. Okey, lagi ada tak? Ini semua. Okey. Hari ni saya buat kelas kat rumah. Okey, sebab kereta saya semalam saya balik ambil anak saya sekolah tu. Sebab kereta saya bunyi kat kereta degum. Apa benda degumnya ni? Pagi tadi saya tengok, ya Allah, kereta saya pancit dah tayar kereta saya. Redor je lah. Okey. Itu je. Okey, korang ni makan kek je. Cerah makan kek. Okey, kek. Kan? Contohnya kita ambil yang pertama, Nur Izzah ni ya. Nur Izzah ni kumpulan berapa ni? Mana lagi geng-geng Nur Izzah ni? Cuba bagi tahu sikit korang, ada tak kat sini?
Kumpulan awak apa ni? Encik Izzah dan geng-geng yang lain sila munculkan diri. Mana kumpulan awak? Kumpulan awak apa ni? Alamak, kumpulan awak apa? Kita kumpulan awak apa? Aku tak ingat. Cepat, kurang-kurangnya 10 orang. Aku nak 7 orang tulis sini. Nombor 7 mana? Lagi. Saya 7. Tu 7 lagi mana? Kumpulan yang tak ada sini kita tampar dia kan. Nampak sangat. Okey. Buka satu patut pergi makan kat dapur. Bawa telefon sekali. Okey. Tengok ngamak sekali. 1, 2, ada grup 7 ni kan. Kek, okey. Kalau kek kan, kita nak analisis lah ni. Okey, apa BMC nak buat? Kita nak analisis, kita nak reka bentuk. Nak analisis apa? Nak analisis maklumat. Sekarang korang grup 7 ni. Okey, nak buat coaching sikit ni. Kita jadi mangsa kan, korang-korang ni semua. Okey, kek. Bila kita nak kata kek, kita nak meniaga kek ni, kita kena analisis bro. Kau tak nak datang. Kita buat kek. Kita buat kek apa lah? Kek yang gini. Kek apa kau nak buat ni? Kek benda. Maksud cerita sikit. Coaching, kita coaching. Sekarang ni aku bantu kau orang ni. Okey, lepas ni kau senang nak buat dah. Okey. Senang kan? Okey, mana? Memang mak dengar pun. Okey, bagus. Nanti mak kau dapat A, kau tak dapat. Okey, 3 jenis kek yang berbeza katanya. Siapa buat kek tu? Siapa buat kek? Kek Mama Sab. Kau jadi agent. Agent ke apa ni? Dropship ke benda? Outlet katanya. HQ. Mama Sab. Agent. Okey. So kau jadi agent Okey. So jadi agent ni dia tak susah macam buat produk sendirilah. Okey. Okey, walau bagaimanapun dia masih ada pesaing-pesaing dia lah. Okey, cuma okey, bila kita nak jual kek ni, apa benda? Yang pertama sekali apa-apa saja. Okey, ini terpulang, ini kita nak fokus kepada kek lah kan. Pada masa yang sama, dia juga boleh okey, merangkumi semualah. Tak kira apa-apa perniagaan pun. Macam tadi apa lagi? Kita ada biskut raya lah, kan, kek Nutella ni sama ni, tak Cadbury, brownies, cookies ni dia lebih kurang orang kata macam dalam satu kedai kek juga. Okey. Lantak korang lah, kau buat lah apa yang kau suka, yang kau minat tak kisah. Okey. Kalau di Uniza ni aku akan ni lah beritahu lah, kek banyak sangat ni, tukar-tukar lah sikit, asing-asingkan, jangan kek semua lain-lain sikit kan. Manakala anda berada di rumah, okey, susah nak berinteraksi, okey dah, go on saja okey, itu kelebihan apabila berada di rumah. Okey tak? Ada kelebihan dia juga. Okey, dipermudahkan. Okey, untuk tujuan pembelajaran so tadi ni kat sini Dr. Billy nak habis ni doktor. Muka surat 1 daripada tadi ni. Okey, muka surat 1 bagi pertama. Okey. So BMC kita nak apa? Menganalisis. Okey, mereka bentuk, menstrategi dan kita nak testing business model kita. Sebelum kita nak tadi nak kek korang ada 3 jenis tadi kan. Okey. Mana tadi dia kata? 3 jenis kek berbeza. Jenis berbeza ni apa maksud dia kek berbeza ni? Okey, taste dia ke? Okey, 1 cheesecake, 1 coklat, 1 yang panjang macam tu ke? Macam mana maksud kau? Okey. So kita nak back balik menganalisis apa? Okey, nak menganalisis maklumat berkaitan bila kita nak buat sesuatu perniagaan. Contohnya tadi kek. Okey. So apa yang kita buat, kita kena menganalisis. Pertama analisis. Daripada tak dia analisis dulu. Analisis apa? Maklumat. Maklumat apa? Itu persoalannya. Maklumat apa doktor yang nak kena analisis? Okey, itu soalannya. Maklumat apa? Okey. Maklumat yang memberi kesan lah kepada perniagaan. Okey, yang boleh menentukan hala tuju kita. Kan, hala tuju bukan kita, hala tuju syarikat kita ataupun perniagaan kita. Okey. Maklumat apa tu? Okey, ni abang Oster kita ni, Osterwalder ni. Cik De kita ni Cik De. Tuan De. Okey. Kita panggil dia nama manja De Cik De ni okey, Mr. De telah menganalisis berbagai jenis, dia buat kajian lebih 50,000 lebih. Okey, saya tak ingat dah. Okey, kajian, dia berjumpa dengan semua manager semua, dia tanya-tanya bombang, dia keluarkanlah
Dan analisis apa? 9. 9 jenis maklumat yang kita kena ada. Yang kita kena analisis maklumat tersebut. Kalau kita tak ada maklumat tersebut, model perniagaan kita, perniagaan yang bakal kita buat tu nanti kecundang di tengah jalan. Okey, baru nak start engine, kan? Nak pergi daripada Uniza kan? Nak pergi ke drawbridge tu. Baru nak sampai kat Hongkinseng tu kan? Hongkinseng dah terbengkalai. Kenapa? Perancangan maklumat tak cukup. Minyak tak cukup ke? Tayar pancit ke kan? Macam-macam berlaku. Kenapa tidak ada persediaan yang jelas? So apa persediaan tadi? Bila abang kita buat checklist, kaji semua, ada 9 tadilah kan? Okey, semua jenis perniagaan kena tengok ke 9 maklumat tersebut. Okey, dia kena menganalisis dan direka bentuk. Mereka bentuk mengikut kesesuaian dia. Tapi design ni dia dah buat dah. Dia dah mereka bentuk dah. Kan? Ke bawah sikit. Bawah kita reka bentuk dia macam ni. Balik ni kau tengok sendirilah. Kau tengok macam ni, kau bawa lah telefon kau tu kan. Pusing telefon kau tengok kan. Muka surat 2. Dia mereka bentuk design macam mana doktor ni? Design ni. Ni ada soalan-soalan dia ni. Dia kena jawab ni. Okay. Dan kita bila kita ni soalan dia ni. Okey, maklumat-maklumat yang ni kita kena jawab ni. Nanti kita pergilah. Okey. Ni contoh dia kita khabar. Ni contoh dia. Ni pendek sangat. Contoh banyak kat YouTube Sekarang pembelajaran alah baru banyak sangat YouTube yang di-share kan, tak ada masalah, boleh tengok Jangan harap kat sini je. Tak boleh, zaman sekarang kena tengok banyak Mr. Google kan. Macam kau tak tahu. Okey. So far boleh? Dan kita strategi kan. Okey. Tadilah, nanti kita pergi tengok strategi ni deep lah. Kalau awak belajar manajemen, dulu belajar tak manajemen? Okey. Manajemen kan, strategik, perancangan taktikal, perancangan operasi. Ada 3 jenis planning, perancangan. Okey, yang strategik ni yang pertama sekali, CEO. CEO yang kena buat semua ni. Yang bab 1 melepas kan, yang kau jawab kuis tu. Aku tak tahulah kau jawab kuis betul merepek-repek kau baca ke tak. Okey, kan. Bill Gates ada, okey. Macam-macam lagi yang lain tu kan. Nanti aku tunjuk markah dia. Lepas ni last kali ni aku share. Siapa yang paling rendah, siapa yang paling tinggi. Rendah tu dia buka dia jawab. Dia tembak je kan. Sedapnya. Macam tu je korang Siapa buat macam tu kena korang. Okey. Nanti kalau dapat markah rendah, nanti tak dapat A ke, tak dapat A plus ke, tak dapat B. Kenapa saya dapat aku? B doktor. Kau tengoklah kau jawab kuis ni mengarut semua. Okey. Jangan jawab betul-betul lah. Okey. Doktor, saya minta maaf doktor. Saya jawab mengarut tadi tu. Okey. Pada muka kau. Jawab elok-elok. Okey. Soalan senang pun masalah. Memang tak baca korang ni. Okey. Yang baca betul-betul tengok. Tahniah, bagus. Okey. Jangan main rembat dia. Okey. Okay, are we good? Okay. So. Benar-benar tak ada. Okay, ini penting Ingat. Ni. 4 benda. Analyze, design, strategizing and testing. Dan testing Sebab business model kita ni sentiasa berubah-ubah. Okay, kita buat dan kita tak berjaya, kita akan ubah. Ubah benda doktor, nak ubah benda ni. Kita nak strategi benda, testing benda tak ada. Ini 9 benda ni lah. Okay. Kita pergi bawah pula satu. Okay. Ni customer segment. Yang pertama, okey, dalam BMC ni kita nak buat, dia ada 2 cara. Yang pertama, kita kena pasti pelanggan kita dulu. Siapa kita nak jual ni? Okey, siapa nak jual? Nak jual kepada orang lah doktor, takkan monyet pula doktor. Ya betul orang, aku tahu orang. Okey, mesti nak jual ke orang, tapi orang tu harus didetailkan lagi. Okey. Which classes are you creating value for? Kelas doktor, kelas benda ni doktor. Kelas 1 bakal wali ke anggrek ke apa doktor? Bukan kelas ni banyak. Okey. Bukan kelas tu saja. Banyak kelas lain yang kita akan tengok selain daripada kelas sekolah itu saja. Dan who are your most important customer? Ini ingat ini bukan barang-barang.
bila kita buat sesuatu, kita kena ada target kita. Customer saya semua orang doktor. Okay. Semua orang. Saya target semua orang doktor. Ramai yang buat kuis buat memang macam tu lah. Bila dia semua bantai semua. Perniagaan yang dia target semua orang, awak nak jual kek kepada siapa doktor? Dan saya nak target semua orang. I feel lah. Okay. So yang pertama customer segment tadi kan. Okay, kita pergi jauh sikit lah. Okay. Kita pergi jauh sikit. Yang kedua, value proposition. Dia berlawan customer kita. Okay, awak tak nampak saya tunjuk sekarang ni. Okay, saya tunjuk. Customer kita ni yang kita pilih ni, okay, dia kena match dengan value proposition. Dia match ni. Dia kena kawan ni dua ni. Okay, dia kena link. Bukan dua ni link, dia link dengan tiga ni. Link. So saya nak bagi tahu kat awak, yang pertama sekali kita buat BMC ni kan, yang kita nak hubungan dengan customer. Okay. Pertama, BMC ni ada 9 kotak kan? Ada 9 kotak Okay. Ada 9 kotak. Kotak yang pertama, ini pertama. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Okay. Ini adalah berkaitan maklumat. Berkaitan maklumat yang kita nak analisis, kita nak reka betul, kita nak strategikan, kita nak testingkan. Berkaitan dengan siapa? Dengan pelanggan kita. Okey, kalau soalan tanya, apakah box yang berkaitan dengan pelanggan? Kan? Ini tips dah macam PSA SPM pula kan? SPM SPM baru sudah kan adik kau semua kan? Okey. Siapa ada adik dia PSA SPM? Okey tak? Kesian dia orang kan? Kan? Pukullah ke kita kan? Elok je. So, apa box BMC ni yang berkaitan terus dengan pelanggan? Okey, saya kata Nabila Huda kan. Okey. So macam mana adik awak? Okey kita. Okey. Kan sedih je kan. Okey. Kita dapat special treatment kan. Okey. So 1 2 3 4. Box 1 2 3 4 ni berkaitan dengan pelanggan. Box ni okey. Box 5 6, 7, 8, 9 ni berapa box ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 box lagi berkaitan dengan kita menganalisis kemampuan kita pula. Okay. Kemampuan kita untuk memberikan produk, memberikan maklumat. Okay. Bukan memberi maklumat. Kemampuan kita untuk menyediakan produk ataupun servis tersebut. Okay. Ingat. Okey. Saya ulang tadi Saya ulang sekali lagi dengar sini Saya ulang. Okey. Nyatakan kepada saya, senaraikan kepada saya. Ini soalan dia. Senaraikan sekarang di ruang chatting apakah box yang terlibat dengan kemampuan kita atau berkaitan dengan hubungan kita yang kita kena buat, kita analisis maklumat dengan pelanggan. Berkaitan dengan pelanggan. Buat mana tadi? Saya bagi tahu. Buat apa? Sila nyatakan. Ada 4 box, buat mana? Okey. Buat mana? Berkaitan dengan pelanggan. Kemampuan kita. Itu kemampuan kita kan? Tadi kemampuan kita. Kalau kemampuan kita untuk, kalau ada kemampuan kita 5 hingga 9. Kalau berkaitan dengan kalau berkaitan dengan apa? Kalau berkaitan dengan kita dengan pelanggan, berkaitan kita dengan pelanggan, itu kemampuan. Kalau tak ada kemampuan lain tau. Kalau ada kemampuan lain, kalau tak ada kemampuan lain. Okey. Kalau kemampuan kita, kalau ada perkataan kemampuan, ability. Okey. Adalah berkaitan box 5 hingga 9. Kalau kita katakan tadi, box yang berkaitan dengan urusan kita dengan pelanggan, menjaga hubungan dengan pelanggan pula macam tu, dia 1 hingga 4. Yang ni, 1, 2, 3, 4 ni kita dengan pelanggan. Kita menjaga hubungan kita dengan pelanggan. Keep relationship dengan pelanggan.
Okey. Yang ni. 4. Okay. So yang ni kita nak fokus dulu Okey. Kita ada lebih 30 minit lagi. Saya akan fokuskan kepada 4 benda ni. Okey, yang pertama dulu. Okey, kita fokus yang ni Dia tak ada langsung. Okey. Kemampuan kita, tapi yang ni adalah yang ni. Yang dua ni ada. Yang box yang kedua ni ada Tidak saya bagi orang bising. Okey. So fokus balik, fokus kat sini. Kita nak fokus kepada kita dengan pelanggan, hubungan kait kita dengan pelanggan. Okay. Kita nak fokus 1 dengan 2 dulu. Okey, 1 dan 2. Kita fokus yang ni 1 dan 2. Okey. Customer segment dengan value proposition. Okey. Contoh jadi customer pelanggan kita tadi, pelanggan. Okey, sila jawab dulu pelanggan. Siapa? Okey. Siapa pelanggan anda? Dalam 63 ada sekarang kan? 63 orang ada sekarang ni, siapa pelanggan anda? Yang dua, siapa pelanggan anda? Jawab je, tak kisah. Ini waktu untuk belajar. Salah betul tak kira, kau belasah je. Okey. Tak ada salah, tak ada potong makan, tak ada apa. Dan yang paling penting ni kita nak jawab who are your most important customer. So cuba jawab. Orang yang ada income ni kata ibu kepada kanak-kanak. Okey, jalan. Tak apa, tulis. Okey, kawan-kawan dia kata kan. Macam mana kita nak lagi? Okey, cerita. Baru 3 orang ni, ya Allah. Mana 60 orang lagi? Student, adik-beradik, orang muda. Okey, awak bagi tahu ramai-ramai tak ada. Yang mana yang paling important? What is the most important? Macam mana kita nak lagi fokus? Jiran-jiran, orang berduit. Okey, terima kasih yang respon. Okey, Nur Anissa kata orang yang berduit katanya. Ada duit. Okey. Budak sekolah. Student, remaja, wanita muslimah. Okey. Terima kasih betul-betul. Okey, itu semua betul lah. Okey, remaja, kanak-kanak, adik-beradik, orang muda. Lagi, ada lagi? Classmate katanya nak jual. Okey. Lagi, siapa lagi? Okey, remaja. Okey, itu yang pertama Orang suka makan kek. Siapa ni orang suka makan kek? Itu lain sikit daripada orang lain kan? Okey. Ni apa ni orang suka makan kek sebenarnya? Kan? Lain daripada lain Amni Amni kau orang suka makan kek, lain semua orang lain kan. Okey. So betul, semua awak bagi tahu ni betul Cuma sekarang kita nak segmentkan dia. Kita nak analisis maklumat tersebut. Terima kasih yang respon. Kita pergi kat bawah. Kita pergi satu-satu. Kita tengok yang pertama Apa dia cerita kat sini? Ni customer segment creative youth that want to design. Kan? Biarkan dia, tak payah kita. Ni cerita kat sini. Kita tengok 63 orang. Seorang kita tak masuk ni Kita ada 64 orang Siapa yang seorang kita ada ni? Boleh check tak? Siapa tak ada? Asu scroll tu. Apa nama tak ada? Asu cuba kau scroll kejap. Nanti kau bagi tahu aku Kita ada 65 orang. 64. Seorang kita ada kan? Siapa tak ada? Senang Cuba kau tengok scroll kejap. Cuba cari kumpulan masing-masing. Kumpulan mana tak cukup Seorang lagi. Ashraf betul tak Ashraf? Asyik saya doktor. Siapa suruh kau jadi ketua? Information counter. Tonton. Kepada Muhammad Wan Ashraf, sila cari seorang pelajar BAC 6 yang telah hilang. Okay. Sila hubungi pegawai keselamatan anda yang terdiri daripada ketuanya adalah cari lelaki. Mana lelaki nama? Muhammad Ahmad, ketua pegawai keselamatan. Sila cari ada seorang si hilang ni. Mungkin kanak-kanak hilang di toilet atau di mana. Sila tengok di ruang permainan. Ataupun di kedai makan masih mencuri makanan. Irfan Safwan, sila semak rakan anda. Sila cari di toilet seorang cari tempat parking. Jumpalah tu nanti. Nanti maklum maklum kepada di kaunter pertanyaan siapa yang hilang seorang.
Boleh luar sebab kau orang sikit. 64 orang pada muka. Okey. Selalunya 700 orang. Tak larat aku nak daya. 64 orang aku cari ya. Cari kau orang. Cari siapa yang tak ada kat sini. Aku nak nama sekarang. Dah sebabnya kenapa. Okey. Cari. Ketua Keselamatan siapa tadi? Aku dah lupa dah. Safiq Zulkifli. Safiq Zulkifli ni pun juga. Ni kau jaga toilet nombor 3. Safiq, kau masuk dalam tu kau cari. Ada tak dalam tu? Takut sesat. Okey. Ibaratnya macam tu lah kan. Okey. Mana aku? Kita kat mana ni doktor? Bila nak habis ni? Okey, kat sini ya. Customer segment. Nombor 1 tadi ya. Bila kita kata customer mana dah? Check kau orang tadi. Aku nak check. Check. Tengok check. Kai tak ada kan? Kai tak ada. Ni. Ke mana dia Kai ni? Kai tak ada. Doktor pun boleh jadi target. Amboi, aku pun target. Ya betul saya target. Khairuddin tak ada. Khairuddin. Mana Khairuddin? Kenapa dia tak datang? Nanti kau tanya, Khairuddin mana Kai? Oh Kai. Aku ambil kat sini. Aku nak tahu Khairuddin tak ada seorang. Yang lain ada? Yang lain ada, nanti semua ada. Takkan dia tak ada seorang. Nanti masuk ni. Mana mu? Mana mu? Mana mu? Okey. Terima kasih. Information counter. Okey, sekarang kita sambung balik. Okey. Kita dulu. Okey. Tengok kan. Tadi yang kau kata remaja kelas mem dak sekolah ni. Betul kan semua? Betul lah ni. Okey. Yang ni. Customer segment ni. Customer segment siapa? Refer to target people organisation. Organisation ni kalau produk kita tu kita jual produk B2B. Kan? Produk kita business to business. Contohnya kita jual servis photostat kan? Photostat tak jual. Cik nak beli mesin photostat ya? Kan? Kau gila. Berapa satu ni? Tak mahal cik, dalam 5,000 je. Kan? Tak. Itu B2B. Kan? Saya jual gandum, borong. Satu gandum satu paket 50 kilo. Kan? Tak adanya orang jual kat Maidin 7 gram 50 kilo kan? Dia akan pergi kepada orang syarikat-syarikat besar yang buat roti ke, buat adalah pastry ke macam-macam kan? Macam tu kan? So itu B2B. Ni target people ni yang end customer. Dipanggil B2C, business to customer. Yang banyak kita ni B2C lah. Okay? Boleh? So korang punya apa? B2C ke B2B? Target korang biasanya target people lah. Okay. Yang kedua, target people. Apa je? Kau tengok doktor ni klasik betul lah. Mengadap ni boring, tak ada gambar doktor. Tak apa, ini yang asas aku bagi tahu tadi. Kalau kau tak faham yang asas, aku bagi yang panjang-panjang kau kena. Banyaknya doktor nak kena faham. Sebab kau tak faham yang asas, kena faham yang asas dulu. Okey. Ingatlah dulu-dulu kan orang Islam lah kan. Apa mengaji pondok, mengaji kitab kuning tu kan. Kitab kuning tu kan baca kan. Tak ada gambar pun, tulisan je. Kan? Kalau itulah ahli ulama jadi mufti apa. Itulah yang mengaji kitab kuning, tak ada gambar. Tak ada suat-suat pun, tak ada baca kitab kuning tu kan. Sebab apa ilmu betul dia faham. So sebab tu aku nak kau betul-betul faham ni dulu. Boleh? Okey. So lepas ni baru pergi yang gambar-gambar. Okey, ada gambar kat sini ada gambar. Ada gambar yang banyak gambar Ada je ni page 86. Lepas ni aku bagi. 86 ni. 86 ni 86 ni. Ada tangan-tangan aku ni sikit kan. Ni pelampau ni. Okey. Ni. Okey. Siapa target people? Sebab apa nanti kau nak jawab exam kan? Exam terus ilmu dua sekali. Okey. Customer refer to target people or organization. You offering value proposition. Kalau soalan tanya, customer segment refer to, benda. Aku pun tak. Target people, belah dua. Soalan macam tu tanya. Kan? So, kalau kena faham. Kalau faham, kau tak payah hafal. Kau dah faham dah. Okey, sebab kau dah faham. Okey. Customer segment refer to apa?
Ni target people ataupun organization. Okay, tulis. Customer segment refer to TP. Customer tu apa? TP. Senang je, kita belajar mnemonic kan. Kan. Okay. TP. Okay. Okay. TP kan. TP tu apa? Target people. Okay. Customer segment refer to target people. Ataupun organisasi yang mana apa? Target yang anda berikan, yang anda ingin berikan produk kepada dia. Contohnya produk ni kan. Tada! Kat rumah senang. Apa ni? Ini kita punya apa ni? Kita panggil ini box yang kedua. Korang semua orang semua mak-mak kat rumah, ayah-ayah kat rumah, engkau kat rumah. Okey, yang mana ada yang malas-malas, tak sempat, tersibuk. Okey, nak pastikan ada bersih kan. Sentiasa dalam keadaan yang ceria, mak lunah sentiasa berada di rumah kan. Mak-mak semua, mak-mak apa semua, makcik-makcik. Okey. Yang berumur macam-macam tu, itu kita panggil dia TP. And you are offering value proposition. Itu box yang kita dah masuk box yang kedua ni dah. Okay, value proposition. Dia kait yang okay, anak-anak semua yang handsome, yang comel semua, satu dia kait dengan dua. Macam tu. Faham dah basic dulu ya. Jangan pergi jauh-jauh, jangan terbang. Okay, jangan terus berlari. Kita merangkak dahulu. Okay, baru kita bertatih. Okay. Okay, saya ulang balik. Customer segment refer to target people, TP. Refer. Itu customer segment kita. Okay. Apa benda? Target people ni, target people organisasi ni box nombor 1 kan. Yang you offering value proposition. Okay. Simple. Itu saja ya. Okay. Boleh? Yang ni pula VP kita panggil. Okay. Nombor 1 dia target people, yang mana kita memberi nilai kepada siapa? Kepada orang tersebut yang kita nak beri apa? Nak beri nilai kepada dia, nak beri value kepada dia. Apa kataan value tu? Okey. Ini apa value dia? Okey, segar, macam-macam value dia. Value ini kalau kita nak terangkan, nanti saya akan tunjuk value. Kalau kita kata value ni apa? Value proposition. Value proposition. Nanti kita akan tunjuk. Banyak. Okay. Supaya anda biasanya anda akan terfikir apa ni value, tak apa kita pergi bawah. Value proposition. Kat sini dia sikit je kat sini. Dia kata. Okay. Value apa? Mungkin ni kat sini tak dia. Kita jam sikit jam dulu sikit. Jam supaya awak tak keliru Target people tak ada kan? Target people yang korang cerita ni. Okay. Kawan lah, classmate lah, budak sekolah. Itu TP Itu target people. Kalau value proposition ni apa doktor? Value proposition ni. Contohnya telefon kita, telefon. Okay. Telefon kita ni baru ke, perform dia power ke. Okay, dia boleh letak macam-macam ke bla bla. Ini Ini dia punya value proposition. Jadi nanti kita akan tengok supaya anda ada idea sikit. Okay, selesai. Satu kat situ. Okay. Ingat ni penting ni. Confirm keluar exam. Okay, organisasi ni macam ni, yang ni confirm keluar exam Okay, kena tahu Boleh? Ni, confirm keluar exam. Basic. Basic ni keluar exam. Masuk sini. Ni macam ni. Kalau tak keluar exam, pada muka kau. Boleh ilmu je lah, tak boleh makan. Doktor kata hari itu keluar exam tapi tak keluar doktor. Doktor ni munafik. Ya, itu memang tugas aku dah nak beritahu kan masuk exam sebab penting. Okey. Okey. So, kita go back balik kepada TP kita. Okey, target people kita tu. Dekat bawah.
Dia boleh yang korang cerita-cerita tadi kan, macam-macam remaja apa semua tu, kita boleh pecahkan kepada beberapa seperti demografi, psikografi, behavior, geographical character, ada multinational combination. Ni kita nak pecahkan tadi. Berdasarkan 5, 1, 2, 3, 4. 4 ni lah biasanya. Ni behavior ni masuk juga. Okey, 1, 2, 3, 4. Ini combination. Ini sama je bantai semua. Maknanya kita pelanggan kita tadi, kita boleh pecahkan sama ada dari sudut kita boleh ceritakan. Sama ada demografi, atau sama ada psikografi ni. Kita tak tengok HDA, kita tengok psikografi. Ataupun kita tak tengok sangat ni, kita tengok geographical. Ataupun kita tengok behavior. Macam gitu. Produk saya ni sesuai untuk orang yang dia suka, lifestyle dia suka makan kek. Lifestyle dia suka makan kek. Ataupun orang yang berumur berapa. Okey. Kalau kek awak tu berapa? Kalau Secret SP ni dia target siapa? Umur berapa? Family saya berkaitan tak? Jadi macam ni dia ada 5. Kadang-kadang dia tengok demografi saja. Kadang-kadang dia tengok psikografi saja. Ni dia behavior. Ataupun dia tengok tempat dia di mana, ataupun dia kombinasi semua. Okey. Kalau ada combination ni dia lagi lengkap lah. Lagi lengkap maklumat tersebut lah. Maklumat berkaitan dengan customer korang. Okey. Kalau kita cakap demografi ni kena tahu Kau boleh kena bezakan ni. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Kena bezakan. Ni. Kalau demografi apa? Demografi ni umur, family size dia, okey, gender, income, bla bla ni saya tak katakan dengan detail lah ni. Awak tahu lah ni education apa semua ni kan. Okey. Ni cerita dia ada cerita terangkan nanti yang kalau psikografi pula ni kat sini kan. Okey, kat sini kan. Okey. Psikografi ni dia berkaitan dengan lifestyle, personality ataupun value. Kita ada nanti kita terangkan. Okey. Lepas tu kita ada geografi and then kita ada behavior. Okey. So kita kena kenal pasti betul-betul lah. Ini cerita je lah. Okay, company identify customer most effective. Ini yang penting. Ni. Customer segment is most effective when company offering a tailor-made segment that most profitable service serve them. Kita kena ada apa? Customer segment, bila korang buat tadi tanya. Macam mana customer segment yang baik, yang terbagik? Yang terbaik. Bukan terbagik, terbaik. Ini macam ni Kita nak strategi ulang balik. Ni ingat ni. Strategi ni. Kan? Dia pun cerita balik kat sini. Cerita balik kat sini. Strategi macam mana yang terbaik? Okey. Yang mana dia ada tailor-made segment. Ingat tu. Dia tailor-made. Tulis TM. Setiap orang, setiap produk dia ada berbeza-beza dia buat. Produk dia serve. Nanti kita tunjuk contoh dia kan. Dia tailor-made. Dia boleh tailor-made. Kat mana nak tailor-made? Tailor-made dekat value proposition. Kita produk dia kan. Customer tu orang. Lepas tu dia berbeza-beza. Dia tak boleh sama je. Kita kata untuk semua orang. Produk ni saya buat untuk semua orang. Tak boleh. Untuk semua income. Tak boleh. Tak bagus. Boleh. Tapi dia tak tepat. Dia tak begitu tepat. Okay. Dia kena tailor-made. Dan bila produk kita tu kita ada kelebihan persaingan yang bagus. Okey. Kita kena ada, bila kita tengok customer segment tu, bila kita nak buat, pertama kita kena offering, kita tailor-made produk kita tu. Dan yang mana bila kita tailor-made, produk kita tu juga mesti ada CA, competitive advantage. Tulis CA. Ni CA competitive advantage. Setiap produk dia ada competitive advantage. Dia ada USP dia. USP apa semua je cerita kemudian.
Itu yang kedua. Ingat, box 1, box 2 dia kena cerita sekali. Dia tak cerita asing-asing. Dia saling berkait. Okey? Boleh? Box 1 dengan box 2 kau kena fikir ibarat satu box. Dia satu. Okey? Pelanggan dengan produk dia sekali. Dia tak boleh asing. Tapi yang lain boleh. Box yang ketiga, yang keempat tu, yang lain boleh cerita. Tapi box 1, box 2 dia saling 3 jam dia pasal. Contoh jam saya pakai. Saya ni peminat, saya mencari barang yang berkualiti. Orang yang cari kualiti. Yang saya minat benda tu tahan lama. Itu ciri-ciri saya untuk beli barang produk. Behavior saya. Saya panggil. Ya. Okay, saya tak tengok cantik. Ada yang cari cantik, apa semua kan. Saya cari yang simple, yang boleh saya pakai. So jam ni biasa orang cari kan. Jam standard je kan. Okay. Okay, habis kat situ. So saya nak pergi detail balik box 1 ni Okay, box 1 je hari ni tak apa. Okay, betul-betul. Tadi yang saya nak cerita panjang sikit tadi. Yang ni je. Habis. Nah. Ini je dia cerita. Cukup. Mana cukup ni? Faham tak? Setakat gini je lah. Ni ada versi dah cukup. Aku kena buat lebih. Aku kena cari lebih. Untuk korang supaya fahamkan lagi. Okay. So. Dia gini kalau kita nak tengok tadi So saya cerita. Hook ya customer. Banyak kan customer kita? Macam ni tadi lah. Okay, ada tu, ada muda, ada macam-macam. Okay, ada macam-macam pekerjaan. Okay, ada tu, ada muda, ada jadi, ada pekerjaan apa semua kan? Okay. Macam tak ada. Sama. Ini cerita saya cerita balik. Ini tak apa. Okay, kalau ikutkan dia jadi macam ni. Ini contoh. Ini dalam internet je. Okay, saya ambil, saya tambah sebagai nota tambahan. Ini nota tambahan. Ini lecture note. Selepas saya tak bagi ni. Mereka yang ada dalam kelas je boleh tengok yang ni. Okay. Sam ni tak tahu lagi. Kan? Saya akan bagi sikit-sikit. Tak bagi semua. Saya akan bagi capture screen yang penting-penting kepada korang. Boleh? Ini based on. Saya cari. Okay tadi kan? Ini segmentation ni. Age dia. Ni sama. Cuma yang ni dalam bentuk tulisan. Yang ni macam ni je. Okay. So ini kita masih dalam box 1. Hari ni saya tak nak cerita box lain. Saya nak cerita box 1 saja supaya anda tak pening. Okay. So ni. Boleh? Ambil gambar. Ambil gambar. Okay. Ni gambar telefon. Print screen sekarang. Okay. Saya bagi ni masalah. Print screen. Yang ni. Tengok. Tak tengok pergi sini. Tak apa. Ambil screen. Mana sekejap. Ambil gambar ke per screen ingat. Ini kena tahu. Okay. Ni banyak ni. Ini susah nak faham macam ni. Apa gini doktor? Ini kan. Ini senang. Macam mana kita nak kena pasti ataupun kita nak buat segmentation tadi. Customer segmentation macam ni. Okay. Okay dah. Boleh? Okay, saya akan pergi tengok seterusnya. Ini banyak So tadi demografi. Lagi saya pergi satu. Saya pergi satu-satu ni. Demografi saya cerita pula yang ni. Jangan keliru Okay, boleh? Saya akan balik. Kat sini. Kat sini. Takut awak keliru ni. Ni saya nak cerita kat sini dulu ni. Kita nak pergi yang ni. Demografi ni saya nak huraikan, nak tunjuk kepada awak ni age ni macam mana. Family size ni macam mana. Gender ni, income ni macam mana dia huraikan lagi. Education ni macam mana, Riz. Okay, clear? Boleh? Kalau boleh tulis demo. D-E-M-O. Demo. Kita nak cerita pasal demografik sekarang. Kita nak ke detail demografik. Okay. Okay, demo ni demo. Demografik. Demografik ni okey, kadang-kadang kalau awak tengok dia tak sama ni daripada tadi, tak apa, tak ada masalah. Doktor tak sama, tak ada banyak ni, kenapa sikit? Tak ada sikit, kenapa banyak doktor? Tak ada masalah. Okey, betul sahaja. Okey. So bila kita cerita pasal demografik tadi, kita cerita pasal benda ni kita ambil semua benda ni Kita ada umur macam-macam ni, saya tak cerita panjang. Kita tengok. Kalau cerita umur, ada kanak-kanak biasanya kan. Saya fokus, kit saya ni fokus pada siapa? Macam tadi kan. Sebab tu, kalau tengok kedai kit dia ada fokus untuk
Children, ada teenager, adult sini. Kacang-kacang berbentuk kacang ini kenapa dia fokus sebenarnya? Ini cerita. Itu cerita kemudian. Tapi yang ni nak tahu dulu. Yang pertama tadi, customer segment, kita ada demografi, kita ada umur. Umur ni kita boleh katakan tadi kepada kanak-kanak ke, kepada teenagers, adult ataupun senior. Biasa ni biasa ni umur dia macam ni dia bracket. Ni ni teenager, dewasa, ni dewasa, ni remaja lah. Sekarang dia berubah-ubah, selalu berubah-ubah. Okay. Boleh? So kalau race pula macam mana? Ni race. Race ni biasanya kita cerita pasal physical characteristic. Macam okay, skin lah, hair lah, eye colour lah, macam-macam ni kan. Ni semua race lah ni. Okay. Dia clash race dengan ethnic ni, tu lebih kurang lah. Dia satu kelompok lebih kurang religion pula kan. Based on biasanya people religion influence the demand for goods and service. Kan? The demand and the customer behavior people is influenced by this value and belief. Ni bila berkaitan dengan religion tadi ada value-value dengan belief dia. Okay? Ini bila kita kaitkan dengan agama. Produk ke sini halal. Kenapa halal? Berkaitan dengan agama lah. Kan? Bukan berkaitan dia halal tu berkaitan dengan umur tak. Okay? Mungkin dengan value dan belief dia kan. Family size. Okay. Family size ni macam mana dia boleh effect? Bila family besar ni biasa kalau family besar ni dia akan spend kepada benda-benda yang asas dahulu. Bila lebih baru dia pergi kepada benda yang mewah-mewah kan. Kalau dan sebaliknya. Okay, family size ni. Contohnya ethnic, tak ada lebih kurang sama je. Okay, kalau income pula macam mana? Ni kita ada T10 ni tak nampak. Besar sikit. Kalau income doktor, ni ada kita fokus mana? Kepada upper class ke, middle class ke, lower class ke. Kan ni gaji-gaji dia. Lebih kurang. Kan? Okay, dia nampak. Orang gaji kat sini ni B40. Kalau bawah 4,000, bawah 5,000 ni, bawah B40. Yang bawah B40 ya. Banyak kerajaan banyak membantu B40. Yang mana ada B40 doktor? Yang mana siapa? Orang gaji berapa yang kurang ni lah. Okey. Terutamanya bang B1 lah. Okey yang kat sini ya. Kadang-kadang benda ni selalu berubah-ubah ni. Okey, ni tahun 2019. Boleh tengok ni T20. Okey. So korang duduk mana? Saya duduk kat sini doktor. Saya B30 doktor. Okey, B Pharma. Okey. Buat income sikit jual berapa produk. Okey. Education level ni macam mana? Banyak kan? Peringkat sekolah ke peringkat mana? Kenapa pentingnya education level ni? Biasanya orang yang lebih berpendidikan. Kebiasaannya more educated people take more time. Okey, bila dia membeli sesuatu produk, dia akan ambil masa sikit. Orang yang Orang yang Orang yang ada pendidikan yang analisis dulu, dia tengok semua. Dia tak tengok je terus beli. Tapi ada juga. Kadang-kadang kita ni membeli, bila kita beli dulu, kita beli apa? Kita fikir dulu ke kita ikut emosi? Okay. Mana awak rasa? Bila kita nak beli ni ada dua satu. Bila kita nak beli dua perkara je yang kita ada. Kita fikir ataupun kita rasa. What we think or what we feel. Okay. Yang mana awak rasa? Okay. Think, saya nak tulis dulu. Think. Okay. Saya check kan. Saya tulis kan. Okay. Think, feel. Mana dulu? Think what we think or what we feel. Okay. Fair. Saya salah haja tu. Okay. Biasa tu. Biasanya kalau kau nak beli, biasanya orang beli. Kenapa? Dia think ke apa? Kalau tak ada duit baru think. Betul. Okay. Most of the think kenapa? Tulis apa? Kalau you are macam mana? Okay. Kita beli kenapa? Kita beli sebab apa? Okay, beli. Okay.
Bukan kena think dulu. Dia kata, okey macam tu aku ni tak ada duit ni tapi kena bergaya. Okey, kan? Biar apa-apa asal bergaya. Betul tak? Kan? Kebanyakannya kita, mostly people, okey, kenapa orang sanggup kenapa orang sanggup bayar jam harga 10,000, jam Rolex harga 10,000 untuk pakai? Kalau dia fikir, kenapa? Ada sebab untuk apa? Kan? Kenapa tu tak? So kena fikir. Kenapa orang sanggup beli kereta Bugatti Veyron harga 1 juta tu, kenapa? Untuk apa sebenarnya? Sama je naik untuk apa? Yes, personal preference, lifestyle, dia masuk semua benda tu Okay, good. Kan? Feel tu tunggu 3 hari kalau setiap baru nak. Ya betul, itu salah satu teknik Teknik macam mana nak mengontrol. Tarik nafas, jangan buat apa-apa. Kalau awak rasa macam nak beli tak ni, jangan tengok selama 3 hari. Minimum 3 hari jangan tengok. Lepas tu kalau rasa lagi nak, belilah. Tapi kalau rasa tak ada dah. Kan? So je macam tu. Itu teknik-teknik lah kan. Okay. So mostly people macam tu Mostly yang kuatnya adalah emosi sebenarnya. Drive by feel. Okay. Pakai, minum. Kenapa orang sanggup minum di Starbucks? Harga Starbucks RM20 minum kopi. Minum kopi kat Starbucks RM20. Kopi RM20. Kopi satu lagi RM2. Kenapa? Emosi feel. Yes. Branding ceritakan. Branding create emosi. Self-esteem kan. Beza kan kalau kita pakai tudung orang perempuan dikilas tudung dark. Tak ori babe. Kan? Pakai tudung dark dengan pakai tudung bawah RM20. Kan? Di jalan dia kata saya pakai tudung mahal dark ni apa semua kan saya rasa confident dah. Kan? Saya pergi berjaya, saya rasa confident. Dia macam tu, dia bring confident tu dia set. Sebab tu branding dia kena ada dia punya set tu. Branding tu dia kena ada dia punya target. Okay, dia punya value proposition. Itulah value proposition yang dibuat tadi Macam mana dia gunakan elemen-elemen tadi. Okay. Tu cerita lain je kat sini. Ni tambah lagi ni. Okay, social status. Ni tambahan sikit. Social status dia masuk kat sini. Okay, status kita ada apa-apa value apa semua kan, apa kelas. Dia ada cerita ni macam ni Yang tadi kan dia beli tadi. Ni. Lifestyle orientation ni lifestyle Ini berkaitan dengan lifestyle dah. Dia dikaitan. Ni dah kaitan dengan yang lain. Nanti kita tengok yang lain pula. Sebab tadi ini bukan demo tapi dia masukkan juga, ada yang dimasukkan sekali. Macam mana dia berkait Okey, tapi boleh ceritakan sekali je. Okey, boleh? Sikit-sikit je lah ni, tengok macam tu je. Okey. Banyak ni. Dah selesai. Selesai kat mana? Selesai kat sini je. Satu. Okey. Just 9.30 tapi tak kena teruskan juga. Aku akan habiskan secara laju Okey. Lepas tu kita tengok psikografik pula. Nak terangkan lagi hari ni. Okey. Psikografik ni kita nak tengok lifestyle dan dia punya yang paling penting yang ni. A, I, O. Okey, tekan tulis A, I, O. Okey, bila kau buat assignment ataupun pilih produk ni, I, O ni penting. Kita sendiri ni interest. Ni kan lifestyle, ni lifestyle cerita ni kita lifestyle masing-masing lah. Ini dalam lifestyle ni dia sekali kan ni Okey, dalam lifestyle segmentation process bla 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 bla. Ni. Yang ni cerita yang ni penting. Okey. Yang ni. Bila kita cerita lifestyle, okey, yang ni kita cerita yang ni ni. Apa benda lifestyle? Apa benda AI ni, aktiviti kita, interest kita dan apa opinion kita. Okey, fokuskan yang dua ni. Okey, aktiviti dengan interest kita. Orang yang suka social event, contohnya ni kan. Orang yang suka social event ni dia akan pilih yang brand macam mana. Ini kan saya rasa ni box 1, ini box 2. Okey. Yang gambar-gambar ni box 2.
Kerana kita nak cerita pasal box 1, dia tak boleh cerita sekali. Dia kena cerita dua-dua. Maknanya dia akan berkait. Okey, boleh? Kalau social event, dia akan pakai kasut mana? Kan? Kalau dia nak pergi kerja, dia nak pakai kasut mana? Ada tak sesuai? Kalau dia nak pergi vacation, kasut mana? Dia akan relate dengan value proposition yang kita bagi. Yang kita panggil value proposition. Value yang kita bagi kepada mereka. Ada tak ni kalau kita nak pergi social event ni? Boleh tak? Awak check dengan saya. Check sekarang, check komen. Social event kasut mana doktor nak pakai ni? Awak rasa kasut mana? Boleh cerita tak? Nak pergi sesuai majlis. Majlis sosial, ada kenduri kendara, ada program, kan orang buat pre-wedding apa semua kan. Kasut mana nak pergi pakai? Boleh komen? Komen chat. Girl, kasut mana awak nak pakai? Yang mana? Brand apa? Yang sesuai ni. Kan? Gucci dia kata kan macam-macam. Nampak? Aktiviti, macam mana aktiviti seseorang tadi. Okay, ini bawah benda. Ini bawah psikografi ya. Saya lupa nak cerita. Kat atas ni. Ni penting. Ni. Okay, supaya awak boleh faham. Ni tengok dulu. Okay. Psikografi apa? Demografi explain who is your buyer. Siapa? Tadi kita cerita siapa. Demografi tadi siapa. Yang ni pula why they buy. Ni. Ni. Kalau faham yang ni awak tak keliru dah. Okay yang ni. Faham ni. Okay. Ni faham tu lah. Okay. Faham. Bukan silap hari bulan saya pakai selipar je. Memang. Kau memang macam tu. Sebab kau orang punya interest tak ada ni. Okay, kau bukannya orang macam tu. Orang spend time kau tak fikir. Belasah kau pergi. Tapi kalau kenapa dia kata aktiviti dia how does person spend time? Dia suka feel macam mana? Itu orang sekali-sekala. Okay. Sekali-sekala doktor pergi melantak pergi lah. Kalau orang tu selalu dia spend time tu dia akan ada lengkap. Okay. Macam Datuk Vida, Syukri, kenapa dia banyak pergi event apa semua kan. Dia tak boleh pakai selipar ni macam Ashraf. Okay. Ashraf boleh lah sebab dia tak terkenal. Dia tak ada pergi kan. Kalau Datuk Vida apa semua yang glamour-glamour tu kan, Nelofa kan. Dia tak pakai. Nelofa pakai selipar. Agak-agak memang tak lah kan. Dia percaya paling mahal sekali kan. Okay. Ni kalau subuh bersukan ni, pakai kasut mana ni? Kalau bersukan tu buat jelas pula. Bersukan apa doktor? Kan? Main bola, main futsal. Kalau lelaki. Tak boleh doktor, ini kasut futsal doktor. Kalau kau lah kasut sama je. Kasut nak pergi hiking lain. Kan? Kasut nak main tenis lain. Tak boleh pakai kasut Nike. Main kasut tak boleh. Dia kena pakai Wilson. Macam tu kan. Okay. Nampak kat situ tak? Okay, kat sini dia bagi apa? Customer pick product based on dia. Kan? Okay. Kalau dia panggil sukan apa lain, dia tak pantai semua ni, lain-lain ni semua. Boleh? Faham macam tu kurang? Sikit lah. Lepas tu, contohnya lagi. Ni aktiviti kalau gambar macam ni kan, orang yang suka bercuti kan, cuti-cuti dia akan cari produk macam mana? Dia akan cari, ni apa ni? Ada. Desa Damai Chalet, ada nama okay. Kan? Ni vacation, dia akan cari tempat ni. Bila awak buka chalet, bila awak relatekan dengan customer, awak macam mana? Orang yang suka vacation. Dan mungkin dia akan pergi dengan family. Macam tu. Boleh? Okay? Boleh faham Okay? Macam tu. Ini value purpose. Ini saya kaitkan Ini saya kaitkan terus ini. Kalau kita bercakap pasal box 1 yang ni je. Tapi tak boleh, dia kena berkawan. Okey, desa nama chalet Pangkalan Balak Melaka. Ada orang kat sini orang Melaka tak? Ni Pangkalan Balak glamour kan. Masa saya belajar kat UPM dulu konvoi ramai-ramai dengan kawan-kawan 10 biji motor. Dekat Pangkalan Balak seronok. Sekarang ni tak tahu pantai macam mana kita tak. Okey. Ni pula. Ni kan. Ni produk ni. Family, food, suka-suka makan kan. Ni apa doktor ni jual produk ni? Orang yang jual produk ni dia pun campaign.
Okey, di khabar. Dia pun tunjuk gambar ni. Oh, orang-orang yang suka buat makanan, okey, yang suka buat makanan, suka bersembeli, dia akan ambil. So ini dia punya target dia. Boleh? Macam tu lah. Okey, ni personality pula. Ni personality. Banyak lah. Ini tak payah. Ini tak termasuk sangat tau. Ini personality dalam sudut lain lah. Okey, kita tak nak personality macam ni ya. Tak cerita dia tu. Ini tak ada. Tak ada. Bila kita berkait dengan personality, ini yang mana pula? Yang ni ya. Yang ni kita berkait dengan masih lagi yang kedua. Ingat, jangan keliru. Nanti awak pening. Okey. Sini. Ini tak ya. Kita tak nak tekankan sangat yang ni. Kita akan pergi. Kat sini. Ini personality kat sini ya. Ni. Dekat sini. Kita kat sini sekarang. Jangan confuse Okey. Tadi lifestyle. ROI apa semua kan. Okey. Jadi kita kat sini pula ni. Kita nak pergi tengok kat sini pula. Ada cerita kat sini pula. Dah selesai kat sini. Kita nak tengok behavior. Ini ya. Ni sebab tak faham ni. Apa ni doktor? Various associational product benefit ni apa doktor? Okey. Kita tengok satu-satu sikit-sikit kat sini ya. Satu value. Okey, ini abaikan kat sini. Kita tengok yang ni dulu ya, geografi ya. Kalau geografi macam mana pula? Kalau geografi dia ambil semua benda ni. Okey, kita tengok country, city, language, climate, climate, population area. Ni country contohnya, country kat mana? Okey. City, kan? City, London, seluruh kan? Okey. Ni language. Ni climate. Okey. Setiap produk tak sama dia punya barang-barang. Okey. Kalau produk mesin basuh yang dijual di US, di UK dan di Malaysia tak sama. Okey, di US ataupun di UK biasanya horsepower dia lagi tinggi. Okey. Kenapa horsepower dia lagi tinggi? Sebab apa? Sebab apa? Cuaca di sana dia sejuk. So dia perlukan rotation yang lagi tinggi, power yang lagi tinggi. Baju dia tebal. Okey. So dia kena kuat dia punya power dia untuk mengeringkan. Berbeza kalau di negara Arab apa semua pula yang kering-kering tu dia sama je. Dia tak perlu tinggi-tinggi. Macam tu juga aircon. Aircon di UK, US, kalau datang aircon Malaysia lain. Okey, aircon proton gila kuat gila. Sebab kat sana dia 4 musim dia tak perlukan kuat So itu macam mana geografi memainkan peranan dalam produk kita. Okey, behavior. Okey, ini behavior. Banyak ni. Okey. Situ saja. Okey. So saya rasa saya akan sampai kat sini je. Sebab ini memang berat. Saya bagi tahu kat awak pun awak dah berat dah. Kan? Awak tengok awak rasa berat kan? Rasa banyaknya. Rasa berat tak banyak kan? Kat sini baru ni. Awak nampak sikit kan? Customer ni. Tapi bila saya cerita tadi bla-bla banyaknya doktor macam pening lah. Okey. Macam pening. Banyak gila. Berat betul. Sebab kat sini je. Okey, tapi aku cerita tak? Ini baru box 1 kau tahu. Ini baru box 1. Ada 9 box lagi kat sini. Okey. So aku cerita juga sikit. Ni nak tengok scroll. Ini cuma contoh-contoh je lagi ni. Nanti saya akan share kan. Okey. Nanti saya akan share kan. Okey. Cukup untuk minggu yang pertama. Okey, nanti balik. Sila hadam lagi. Balik. Saya dah balik doktor. Okey. Ni ada contoh-contoh. Ini contoh Ini contoh. Ni demografik ni contoh case study yang pelajar buat saya lepas. Case study ni tak ada. Ni cerita. Ni demografik dia kata pelanggan Melayu. Dia kata mereka berkeluarga. Psikografik dia kata pelanggan suka makan pedas. Dia bagi tahu ni geografi kawasan bandar, lokasi tinggi dekat Bentong. Ni ada pelanggan tetap. Ada juga masa majlis-majlis. Okey. Ini kita akan bagi tahu slow-slow lah.
Nanti saya akan share benda yang saya boleh share, saya akan share kepada anda untuk tengok Okey. Mula-mula saya banyak buat kelas sikit mula-mula. Lepas ni dah tak ada dah, kurang-kurang sikit lah. Okey. Saya rasa setakat itu sahaja kelas untuk hari ini. Nanti saya akan berikan okey. Ada yang tak hadir lagi ke? Cukup. Okey, tak ada dah hadir kan? Saya rasa seorang je tu yang tak hadir kan. Yang lain semua hadir kan hari ni? Okey. Sebab nanti saya akan buat kuis kehadiran. Okey. Tapi kehadiran ni tadi seorang tak ada Okey. Tolong ingat noted tu kan, kehadiran hari ini kehadiran lepas dia dah, kehadiran kuliah. Lepas tu ada kat kuis. Okey, saya akan buat nanti kan. Okey, macam biasalah kuis tu kan selalu. Okey, awak tengok. Okey, yang buat yang pertama ni Okey, box 1. Sila tengok box 1. Kalau ikut box 1 pendek ni je. Doktor, box 1 ni sama mana doktor? Tang sini je box 1. Nak kat sini je habis dah. Okey, tapi kalau ikut kat sini apa sangat ilmu kau dapat tak cukup. Okey. Very nipis. Okey, so setakat ini sahaja. Ada apa-apa soalan? Boleh tanya. Kalau tak ada, kita boleh bersurai dan boleh tanya apa-apalah. Sebelum itu, okey, sila updatekan. Okey, tugasan untuk minggu ini sila updatekan apakah jenis produk yang anda ingin niagakan. Okey, jenis produk. Masukkan dalam Google Form yang Ashraf dah sharekan tu kan. Okey, terima kasih Ashraf. Okey, anda dah buat. So saya tak payah buat, saya tengok okey je tu. Okey, bagus. Okey, saya tak perlu buat. So nanti updatekan produk-produk apa yang anda ingin buat Okey, dalam Google Sheet yang Ashraf dah buat. Okey, setakat itu saja. Kalau ada apa-apa boleh tanya, kalau tak ada apa-apa boleh left. Okey, nanti cek di, ada apa-apa soalan cek di Telegram Sembang di Telegram. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.